Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih pada majlis Cik Muzhar, Hamba Bahagia, Tuan Imam, Datang Kuasa Surau Rantau Petronas, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, pertamanya malah kita sekali lagi memanjatkan setinggi-tinggi syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana sehingga saat ini kita telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan doa-doa yang selalu kita buat sebelum ini apabila tibanya bulan Rejab. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberkati bulan Rejab, bulan Syaban kita, dan kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menyampaikan kita pada bulan Ramadan. Dan sekarang kita telah berada di bulan Ramadan, dan kita doa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk kita meneruskan kehidupan kita sehingga akhir Ramadan ini. Sebab kita tahu bahawa kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam bulan Ramadan ini terlalu besar. Terlalu besar sebagaimana yang kita selalu dengar, sama ada melalui penceramah-penceramah yang hadir sebelum ini ataupun melalui televisyen yang selalu kita tonton, surat khabar dan sebagainya. Jadi pada hari ini insya-Allah saya ingin berkongsi kepada muslimin muslimat sekalian mengenai perjuangan kita untuk kita mendapatkan takwa. Perjuangan kita untuk kita mendapatkan takwa daripada bulan Ramadan ini. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut perkataan takwa itu begitu banyak. Begitu banyak kali. Sebab kita tahu bahawa takwa adalah merupakan perkara yang sangat penting. Dan daripada takwa itulah tujuan diturunnya Al-Quran. Dan daripada takwa itu juga tujuannya diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada takwa itu juga menjadi syarat pada untuk meraihkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebenarnya Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqullah ya ulil albab." Ya ulil absar. Berbekallah. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu adalah takwa kepada Allah SWT, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Jadi daripada ayat ini berikan satu penjelasan kepada kita bahawa Allah SWT meminta daripada kita manusia, umat manusia, apatah lagi kaum muslimin, supaya kita menyiapkan bekalan kita. Menyiapkan bekalan kita untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kita semua tahu bahawa kehidupan kita akhirnya kita akan pergi, kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bekalan yang terbaik, bekalan yang paling baik yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bekalan takwa. Mungkin kehidupan kita di dunia ini pelbagai bekalan yang kita sediakan. Kita kerja bertukus lumus, dah menyediakan bekalan untuk hari tua kita kata. Kita buat simpanan, kita buat pelaburan kita untuk bekalan hari tua kita. Tapi semua pelaburan, simpanan dalam bentuk maliyah, dalam bentuk kebendaan yang kita sediakan adalah merupakan bekalan untuk kehidupan di dunia sahaja. Tetapi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui surah Al-Baqarah ayat 197 tadi, supaya kita berbekal dengan bekalan takwa. Iaitu bekalan yang membawa pada kita ataupun menjadikan kita berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kita kembali
kepada Allah SWT di akhirat nanti. Sebab itulah kalau kita sekarang ni kalau umur kita sampai 50 ataupun 50 ke atas atau pada 60 tahun, tiap-tiap minggu apabila kita pergi ke masjid untuk solat Jumaat, maka khatib akan selalu menyebut kepada kita ittaqullah. Dan ittaqullah ni merupakan sebahagian daripada rukun khutbah. Ya, pesanan supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah pentingnya. Ya, begitulah pentingnya pesanan untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga hampir setiap minggu kita disebutkan, kita dipesankan dengan ittaqullah, ittaqullah. Ini menunjukkan bahawa perkara ini adalah perkara yang sangat penting kepada kita untuk kita ambil perhatian. Jadi dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Bermula kita dengan takwa, bermula kita dengan Islam, dan kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah mengakhiri kita dengan Islam. Sebab kita tak tahu bagaimana pengakhiran kehidupan kita. Kita belum boleh buat jaminan untuk diri kita. Sebab itulah dalam doa kita sentiasa diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengajarkan kepada kita, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, sabit, tetapkanlah qulubana, tetapkanlah hati kami di atas agamamu dan di atas ketaatan kepadamu. Di atas arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan kepada kita bahawa kita tidak boleh menjamin bahawa sekali kita beriman, kita akan tetap beriman kepada Allah SWT. Sebab itulah iman disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, al-iman yazid wa yanqus. Iman ni bertambah dan berkurang. Dan sebab itulah kita kena sentiasa menyuburkan iman kita, melakukan perkara yang boleh menyuburkan iman, dan kita berusaha supaya kita meninggalkan segala larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah SWT daripada kita melakukannya. Jadi di antara satu cara ataupun satu cara untuk kita menjaga iman kita supaya takwa kita pada Allah SWT sentiasa terjamin. Jadi kalau kita kaji dalam Quran, tidak kurang 15 kali perkataan takwa disebutkan oleh Allah dalam Quran. Dan perintah ittaqullah. Tadi perkataan takwa 15 kali. Perkataan ittaqullah, ittaqu diulang sebanyak 69 kali dalam Quran. Manakala perkataan muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Muttaqun ni jamak. Jamak ni plural lah. Muttaqun disebut oleh Allah SWT sebanyak 6 kali. Manakala perkataan muttaqin, muttaqin itu orang yang bertakwa dalam bentuk yang singular, bentuk tunggal, sebanyak 43 kali. Jadi daripada perkataan-perkataan ni telah menjelaskan kepada kita bahawa pentingnya kita menjaga atau mencari takwa ataupun berusaha untuk kita mendapat takwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkataan takwa tadi diambil daripada akar kata waqa yaqi. Waqa yaqi bermakna menjaga ataupun kita melindungi daripada satu bencana ataupun sesuatu yang menyakitkan. Dan ada pendapat lain yang menyatakan bahawa perkataan ini diambil dari perkataan waqwa. Dan ada ungkapan yang dinilai sebagai berasal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan at-taqimul jam, bahawa orang yang bertakwa itu terkawal lidahnya. Ada juga pendapat yang mengatakan perkataan takwa tadi diungkap daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ungkapan ini bermakna sikap berhati-hati. Kita kena berhati-hati. Dan demikianlah apa yang disebut oleh Dr. Quraish Shihab tentang makna takwa dalam bukunya
secerah cahaya ilahi. Itu dia ada seorang pengarang buku yang menyebutkan pengertian takwa dalam bentuk yang begitu. Dan kataan ini sama dengan bagaimana yang diterangkan oleh baginda Sayyidina Umar Al-Khattab ketika ditanya oleh Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni seorang sahabat ditanya pada Sayyidina Umar, "Wahai Amirul Mukminin, apakah dia takwa?" Jadi Amirul Mukminin dia tak jawab secara direct, tapi dia tanya balik. Dia tanya balik. Dia tanya balik kepada Ubay tadi, "Pernahkah kau berjalan di atas tempat yang penuh dengan duri?" Tak, ini dalam keadaan tidak berkasut lah. Mungkin kalau keadaan kita berkasut, ada alas kaki, mungkin tidak ada masalah. Tapi Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab tanya balik pada Ubay bin Ka'ab, "Pernahkah kamu berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri ataupun dengan kaca dan sebagainya?" Maka Ubay jawab, "Ya, aku pernah berjalan." Jadi bagaimana engkau lakukan? Bagaimana engkau lakukan kiranya engkau berada dalam keadaan macam tu? Jadi Ubay berjawab, "Tentulah aku sangat berhati-hati ketika berjalan, dan itulah yang dinamakan takwa." Jawab Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi orang yang bertakwa ni ialah orang yang berhati-hati dalam bersikap, orang yang berhati-hati dalam berakhlak, orang yang berhati-hati dalam kehidupan harian dia, di mana segalanya dia buat dengan penuh perhitungan, dia buat dengan penuh perkiraan. Sama ada gerakan fizikal, gerakan emosi benar-benar dipandu oleh peraturan Allah Subhanahu Wa Taala agar apa-apa yang dilaksanakan tadi dia tidak menyimpang daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kita boleh ambil kesimpulan bahawa orang yang bertakwa ni mereka yang tidak mahu menerima duit lah. Contoh, kalau dalam bentuk duit, tidak mahu menerima duit ataupun wang, kecuali wang tersebut didapati dengan cara yang dibenarkan. Tapi contohlah kita sekarang ni, kita boleh ukur diri kita sendiri. Tak, kita pergi cucuk kat bank, ATM kita. Kita tengok ada duit yang sepatutnya gaji kita tahu kan berapa gaji kita. Tapi pada bulan tu kita tidak tahu ada kemasukan-kemasukan lain daripada tutupan perjalanan kita ke, daripada bonus ke apa-apa ke. Betul-betul kita tengok jumlah melebihi daripada sepatutnya. Jadi kita nilai diri kita, apakah kita akan belanjakan keseluruhan duit yang kita ada tadi dengan kita mengatakan bahawa boleh masuk akaun kita, hak kita lah kan. Itu biasanya orang kata. Tapi bagaimana sikap orang bertakwa? Dia akan cek dulu, dia akan semok dulu, duit ni daripada mana puncanya. Mungkin orang salah masuk dan sebagainya kan. Itu boleh buat ukuran bagaimana kalau keadaan itu berlaku pada kita. Dan mereka yang bertakwa juga mereka yang tidak akan makan, tidak akan makan dengan begitu semena-mena, kecuali setelah dipastikan ataupun terjamin kehalalan makanan yang dimakan tadi. Sama ada di sudut zat, di sudut cara mendapatkan ataupun di sudut makanan itu sendiri. Dan mereka yang bertakwa juga mereka yang tidak akan bercakap, tidak akan berkata-kata kecuali perkataan yang akan dikeluarkan daripada mulutnya adalah perkataan yang benar dan perkataan yang tidak menyakiti orang lain. Dan mereka juga yang bertakwa juga adalah mereka yang tidak berurus niaga, tidak berurus niaga kecuali perniagaan yang tidak merugikan orang lain, perniagaan yang tidak terlibat dengan unsur-unsur riba, ataupun perniagaan yang terjamin kehalalannya. Jadi jelas pada kita tadi, takwa ni bahawa kita berhati-hati dalam kehidupan seharian kita dalam semua bentuk. Sama ada bentuk dari sudut pemakanan kita, dari sudut percakapan kita, dari sudut pergerakan kita, dari sudut semua kegiatan harian kita ni. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi apa kaitan takwa dengan puasa ni? Okey, jadi apabila kita baca ayat Allah SWT yang selalu kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa
sebagaimana yang diwajibkan ke atas mereka-mereka yang sebelum daripada kamu, la'allakum tattaqun. Dan diakhirinya dengan pengharapan, dengan kewajipan ibadat puasa yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umat muslimin, pada orang-orang Islam tadi, pengharapan daripada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah. Jadi puasa tadi, ibadat puasa yang telah sama-sama kita kerjakan ini, yang telah bertahun-tahun daripada sebelum ini sehingga tahun ini sampai hari yang ke-6, hari ini hari yang ke-7, adalah untuk menghasilkan takwa dalam diri kita sebagai orang Islam. Dan selama 1 bulan kita difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berpuasa. Apa yang dikehendaki oleh Allah daripada kita puasa sebulan ni? Supaya kita dilatih untuk kita tidak bercakap kecuali percakapan yang baik, perkataan yang baik yang sesuai dengan keadaan dan masa. Dan dalam bulan Ramadan ini juga kita dilatih untuk kita mengendalikan perut kita untuk makan, supaya kita tidak memakan makanan-makanan yang haram, bahkan makanan yang halal pun secara berlebihan. Yang halal secara berlebihan, sebab kita tahu bahawa perintah Allah SWT, kulu washrabu wala tusrifu, makanlah kamu dan minumlah kamu, wala tusrifu, dan janganlah kamu membazir. Itu secara berlebih-lebihan. Ataupun kita boleh makan, kita masih boleh isi, tapi dalam bentuk yang menyebabkan kemudaratan pada badan kita, yang menyebabkan keletihan. Contoh buka puasa lah, biasanya orang buat sampel kerana nafsu kita kan. Sebab kita dah puasa 1 hari, kita telah menahan diri kita daripada makan, minum. Tapi apabila tiba waktu berpuasa, waktu berbuka, kita akan berbuka melebihi daripada kadar, daripada keperluan tubuh badan kita, yang menyebabkan apabila kita nak solat tarawih, kita telah menjadi letih, yang menyebabkan tidak mampu untuk melaksanakan solat dengan sempurna, mengantuk dan sebagainya. Dan di antara ibadat puasa yang difardukan oleh Allah juga untuk melatih diri kita, untuk kita mengendalikan penglihatan kita, untuk kita mengendalikan mata kita daripada bukan sahaja memandang pada yang haram, tapi juga dilarang daripada kita memandang atau kita melihat perkara yang tidak mendatangkan kebaikan, perkara yang lara, tak sampai tahap haram tapi dia tidak mendatangkan kebaikan kepada kita. Sebab kita tahu bahawa masa dalam kehidupan kita ni adalah merupakan kehidupan. Masa ni ada kehidupan. Setiap saat, setiap minit, setiap jam yang kita, sama ada kita bazirkan kepada perkara yang haram, ataupun kita bazirkan kepada perkara yang tidak mendatangkan faedah, sebenarnya dia memberi impak kepada kehidupan kita di akhirat nanti. Sebab sepatutnya masa yang ada, yang Allah SWT kurniakan kepada kita, setiap masa kita gunakan untuk kebaikan diri kita, ataupun kebaikan keluarga kita, ataupun kebaikan masyarakat. Jadi sebab itulah bagi orang-orang yang mukmin, bagi orang beriman, masa adalah kehidupan. Sebenarnya disebut oleh Profesor Yusuf Qaradawi, al-waktu hiyal hayat. Waktu ni adalah kehidupan bagi orang yang beriman. Sebab itulah bahawa kita jangan bazirkan. Kita tak boleh bazirkan kehidupan kita dengan kita membazirkan masa. Sebab itulah Ramadan ni dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Bila kita mula puasa, bila kita mula berbuka, ini adalah merupakan disiplin yang diajarkan oleh Allah SWT melalui ibadat puasa ni. Dan daripada Ramadan ini juga dilatih supaya kita menjaga semua panca indera kita, bukan sekadar penglihatan tapi juga pendengaran dan sebagainya, supaya semua indera kita tadi terkawal daripada melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan melatih kita menjadi manusia yang sentiasa berhati-hati, maknanya manusia yang bertakwa. Itu daripada ibadat Ramadan. Jadi macam mana bagaimana cara kita, senang kita sebut takwalah kepada Allah, ittaqullah. Tapi bagaimana cara kita untuk kita mendapatkan takwa? Jadi dalam banyak penulisan telah dibuat oleh Imam Al-Ghazali,
dan Imam Qushairi, ya. Kedua-dua imam tersebut sangat menyarankan supaya kita berpuasa dalam tingkatan puasa hakikat. Ya, puasa dalam tingkatan puasa hakikat. Namun tingkatan hakikat ini tidak dapat diraih, tidak dapat kita capai dengan begitu mudah. Bahkan ianya terlalu perlu bertahap daripada puasa syariat, puasa tariqah. Mana puasa syariat ni puasa yang kita buat hari ni lah. Sebab kita disyariatkan oleh Allah SWT puasa dalam bentuk yang paling minimum. Tahan diri kita daripada makan, minum dan melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa di siang hari. Itu puasa yang syariat. Dan akhirnya menuju kepada puasa yang hakikat. Puasa hakikat ni puasa yang benar-benar puasa yang akan melahirkan manusia yang mencapai darjat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada fasa syariat, puasa syariat ni seorang muslim perlu memahami dalil-dalil syarak dan hukum sah dan batalnya puasa. Jadi, dalam puasa kita perlu tahu apa perkara yang membatalkan puasa, apa perkara yang sunat puasa, apa perkara yang makruh dan perkara yang dituntut daripada kita untuk kita buat sepanjang hari bulan puasa ni. Itu puasa dalam bentuk syariat. Dan kita diseru untuk meningkatkan puasa kita tahap yang lebih tinggi, iaitu tahap tariqah, di mana selain daripada puasa secara lahiriah, puasa secara syariat tadi, kita juga mesti puasa dari sudut batin. Itu puasa hakikat yang disebut oleh Imam Ghazali dan Imam Qushairi tadi. Puasa batin seperti dilarang menahan diri kita daripada mencela, menahan diri kita daripada memaki, bohong, bertengkar, berfikir tentang perkara yang boleh menaikkan hawa nafsu ataupun melihat perkara yang boleh menaikkan hawa nafsu, dan melakukan perkara yang buruk yang boleh merosakkan nilai puasa kita, dan meninggalkan ibadah-ibadah melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib dan perkara sunnah yang rutin yang kita kerjakan. Jadi apabila kita mampu untuk kita melakukan perkara yang disebut tadi, kita menahan diri kita daripada percakapan kita daripada memaki, hamun, bohong, bertengkar dan sebagainya tadi, kita akan meningkat daripada puasa syariat kita yang sekadar kita tahan diri kita daripada makan dan minum, pada puasa yang lebih mencapai darjah takwa. Sebab dia sudah batal puasa, kita maki contohnya, tak batal puasa, tapi dia akan mengurangkan dan menghilangkan pahala puasa. Jadi untuk kita mencapai darjat takwa, kita kena puasa dalam bentuk yang lebih tinggi daripada tahap syariat sahaja. Jadi pada fasa tarikat pula yang lebih tinggi, seorang muslim dituntut untuk lebih kreatif dan produktif dengan semakin meningkatkan amalan-amalan lainnya. Maknanya kita selain daripada kita tahan diri kita, tak makan, tak minum, tak buat benda-benda yang batal puasa, kita tambahkan dengan amal-amal sunat yang banyak yang dituntut daripada kita laksanakan dalam bulan puasa. Yang kita tahu kelebihan-kelebihan telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membanyakkan sedekah kita, kita membanyakkan selawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita membanyakkan zikir kita, kita membanyakkan pada waktu malam dengan tilawah Quran kita membanyakkan dengan qiyam kita. Jadi dengan penambahan dalam bentuk-bentuk sunat tadi, insya-Allah yang akan mencapai darjat takwa. Kita mampu untuk mencapai darjat takwa dan puasa yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu Taala, dan akhirnya mampu mengubah diri kita setelah kita melaksanakan perkara yang sama dalam tempoh sebulan tadi. Maka bagi mereka yang membersihkan diri mereka, iaitu tazkiyatun nafs, maka layaklah mereka sampai kepada Idul Fitri lah. Apabila kita berakhirnya puasa kita 30 hari, setelah kita mampu untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan batin kita, maka layaklah kita Idul Fitri. Maknanya kita merayakan
hari fitrah. Fitrah ni maksudnya begitulah bentuk asal diri kita yang diciptakan oleh Allah SWT dalam bentuk yang suci, bersih, daripada perkara yang keji. Sebab itulah dalam sepanjang sebulan kita dituntut supaya kita membanyakkan perkara yang membolehkan kita ni bersih dan jiwa kita ni. Yang jelas bahawa dengan melaksanakan peraturan Allah dengan penuh keikhlasan, ini akan memudahkan kita untuk kita menuju menjadi manusia yang sempurna. Itu manusia tidak lagi bergantung pada sesuatu yang lain, sama dalam bentuk kebendaan atau penjawatan, kerana segala keperluannya telah dipenuhi dan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mudah bercakap sebenarnya, tapi untuk kita laksanakan ini merupakan perkara yang sangat payah. Kita tahu medan bercakap ni tak sama dengan medan beramal. Dan medan beramal, orang yang ikhlas tak sama dengan orang yang tidak ikhlas, tidak sama dengan beramal dengan orang yang ikhlas. Sebab itulah apabila kita bercakap, pertama kita kena ingat tentang diri kita. Kita bimbang tak? Kita bimbang takut kita terkena masuk dalam golongan mereka yang disebut oleh Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapakah kamu mengatakan apa yang kamu tidak lakukan? Sesungguhnya sebesar-besar kemurkaan di sisi Allah SWT an taqulu ma la taf'alun. Kamu mengatakan apa yang kamu tidak laksanakan. Tapi dalam masa yang sama, walaupun kita bimbang, walaupun kita tidak sempurna, masih belum sempurna, tapi dalam masa yang sama kita kena ingat bahawa setiap kita ni ada peranan untuk berikan peringatan. Fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Di atas dasar itulah maka saya merasakan keperluan untuk kita saling ingat memperingati. Kita saling ingat memperingati dalam kehidupan kita, supaya kita, kalau kita dah beriman kepada Allah SWT, kita dah bertakwa kepada Allah SWT, kita akan lebih meningkatkan ketakwaan kita, dan kita lebih meningkatkan keimanan kita. Dan kalau kita mungkin ada perkara yang kita melanggar larangan-larangan Allah SWT, dengan peringatan-peringatan yang diberikan oleh orang lain kepada kita, insya-Allah kita berusaha untuk kita meninggalkan larangan tersebut. Dan inilah sebenarnya intipati daripada kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Jadi sepanjang bulan puasa sebenarnya terlalu banyak kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita selalu dengar bahawa apabila tibanya bulan puasa, futihat abwaabul jannah, maka dibuka pintu-pintu syurga, wa ghulliqat abwaabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka, dan syaitan dibelenggu. Sebab itulah kita rasa, dalam diri kita sendiri kita boleh rasa bagaimana apabila tiba bulan puasa, begitu mudah kita untuk kita beribadah kepada Allah SWT. Mungkin selama ni Quran, tilawah Quran dalam tempoh 11 bulan. Dalam tempoh 11 bulan rasa-rasanya tak ramai yang boleh khatam dalam tempoh 11 bulan. Tapi apabila tiba bulan puasa, kita boleh khatam Quran dalam bulan puasa ni. Jadi inilah menunjukkan kepada kita bahawa Allah SWT, apa yang disebut oleh Rasulullah SAW, di mana syaitan-syaitan dia belenggu, itu adalah perkara yang benar. Syaitan dia belenggu menyebabkan kita mudah untuk kita buat perkara yang baik. Jadi kita boleh melaksanakan perkara yang dituntut pada kita melaksanakan. Contohnya kita boleh tilawah, kita boleh tadabbur Al-Quran dan sebagainya. Mungkin bagi tuan-tuan dan puan-puan yang tidak, atau yang kita yang belum menjadikan Quran ini sebagai amalan atau wirid harian kita, bacaan kita boleh ambil pendekatan. Kita nak sejus hari ini bukan benda yang mudah. Bukan benda yang mudah, tapi kita boleh buat dalam bentuk yang dipermudahkan. Jadi satu juzuk Al-Quran ini dia ada 20 muka surat dah, 20 muka surat. Dan kita ada 5 waktu solat. Ada yang cara nak membagi, ada yang mengatakan bahawa setiap solat tadi baca sebelum solat lah, sebelum solat ataupun selepas solat, waktu zuhur contoh. Sama ada sebelum atau selepas, kita kena habiskan 4 muka surat. Asar pun 4 muka surat.
maghrib 4, isyak 4, subuh 4. Jadi dalam satu hari tadi kita boleh menghabiskan satu juzuk Al-Quran. Kita boleh buat 2 sebelum, 2 selepas, ataupun 4 sebelum. Tak ingat kepada bagaimana masa kita, diatur masa kita. Jadi mungkin dengan cara ini insya-Allah kita boleh menyempurnakan dalam bulan Ramadan ni, menyempurnakan tilawah Quran kita sekali, kita khatam sekali. Dan insya-Allah apabila kita dah laksanakan selama sebulan, kebiasaannya apabila kita buat benda tersebut dalam kadar yang lama, insya-Allah dia boleh jadi tabiat. Biasanya macam tu. Dia boleh jadi tabiat. Dan kita harap selepas daripada bulan Ramadan, kita akan berkekalan boleh melaksanakan amalan-amalan yang kita buat sepanjang bulan Ramadan ni. Jadi dalam bulan puasa ini juga kita tahu bahawa Allah SWT sendiri menyebut dalam surah Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami turunkan kepada kamu Lailatul Qadr, satu malam qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang mana nilai kebaikan yang Allah SWT beri kepada malam qadar tadi khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Dan kalau kita hitungkan dalam tahun, 83 tahun 4 bulan. Satu malam qadar yang kita beribadah, kita melakukan amal-amal kebaikan pada malam tersebut, ganjaran, kelebihan yang Allah SWT janjikan kepada kita ialah lebih kurang 83 tahun gandaannya. Jadi kalau setiap malam, setiap tahun kita mendapat malam Al-Qadar dengan kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah SWT, insya-Allah betapa banyaknya, betapa bahagianya kita mendapat begitu banyak rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Jadi sebab itulah sepatutnya kita setiap tahun kita berusaha apabila sampai tiba pada 21 Ramadan, isi harinya kita bersungguh-sungguh berpuasa, dengan tilawah kita, dengan sedekah kita, dengan buat baik kita, beri makan orang nak berbuka puasa, dan tajaan-tajaan kita kepada perkara yang baik. Malam hari ini kita beribadah kepada Allah SWT dengan sepenuh ibadah kita, dengan qiyam kita, dengan tahajud kita. Jangan pilih hari, ada setengah orang dia pilih malam-malam ganjil je. Dan kita tak tahu kan, walaupun disebut ada hadis baginda menyebut malam Lailatul Qadar tadi jatuh pada malam-malam ganjil. Jadi ada setengah-setengah masjid dia buat qiyam pada malam-malam 21, 23, 25, 27, 29. Ada setengah masjid dibuat berterusan. Jadi kita sama ada secara berjamaah ataupun secara individu, kita kena usaha selepas daripada 21 bermula 21 Ramadan, maka kita kena bersedia dan berusaha untuk kita mendapatkan malam tersebut. Sama ada kita nak buat cara jamaah di surau dan masjid kita ataupun secara individu di rumah-rumah kita. Tapi lebih baik kita surau masjid lah, sebab kita akan dapat pahala iktikaf kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi kita tahu bahawa kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita dalam bulan Ramadan ini terlalu besar, di mana gandaan amal-amal kebaikan, amal-amal yang kita laksanakan, amal-amal sunat digandakan oleh Allah SWT seolah-olah amalan fardu kita, sama dengan amalan fardu. Dan amalan fardu yang kita laksanakan digandakan pahala oleh Allah SWT dengan sehingga 70 kali ganda. Dan dia menyebut 700 kali ganda. Itulah besarnya fadilat Ramadan, yang kelebihan-kelebihan bulan Ramadan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Kerana para sahabat dahulu apabila tiba bulan Ramadan, mereka begitu ceria menghiaskan rumah-rumah mereka, ceria untuk menyedarkan ahli keluarga mereka. Maka telah sampai kepada mereka satu bulan yang penuh dengan rahmat. Mereka menyambut ahlan ya Ramadan, ahlan ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Berbeza sangat dengan sebahagian daripada masyarakat kita dah. Sebahagianlah, bukan semua. Saya di sekolah. Saya di sekolah. Kita tahulah generasi anak-anak kita sekarang ni. Mungkin tak semua sekolah lah. Saya berada di kawasan Felda. Kemarin dulu
adalah buat survey tentang kelas yang kita ajar. Tingkatan 2, 14 tahun. Tingkatan 5, 17 tahun. Apa yang buat survey kepada budak-budak ni sebenarnya? Ramai di antara mereka yang tidak puasa. Tak solat tu memang tak dah. Yang tak puasa. Yang kita tahu bahawa puasa ni walaupun ramai di antara manusia yang walaupun dia tak sembahyang, dia akan usaha untuk puasa. Tapi sekarang ramai pelajar-pelajar yang bukan saja tak sembahyang, puasa pun tidak. Dan dalam tempoh 5 hari tu ada yang puasa baru sehari. Kita bayangkan tak? Apabila meningkat remaja, meningkat dewasa, menjadi ayah. Kita tak tahulah. Jadi sebab itulah ni peranan kita semua untuk kita melihat anak-anak kita. Bagi mereka yang ada tanggungjawab sebagai guru ke, dalam sini tak ada lah tau. Sebab ni kawasan-kawasan atau keturunan ni tak ada lah orang guru. Jadi tapi walau bagaimanapun kita perlu lihat anak-anak kita supaya anak-anak kita ni selari dengan kehendak kita. Supaya kita tahulah bahawa anak-anak inilah yang akan menjadi penyejuk mata kita. Dan apabila kita meninggal, kita tahulah iza mata benu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Bila matinya seorang anak Adam, inqata'a min maka terputuslah amalan dia illa min salas. Melainkan 3 perkara. Pertama, waladun salihun yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan kedua bapa. Adakah kita sekarang ni boleh beri jaminan bahawa apabila kita meninggal, anak-anak kita akan mendoakan kita? Kita telah berhabis berikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Pilih sekolah-sekolah yang terbaik untuk anak-anak kita. Memberikan segala kemudahan untuk anak-anak kita. Tapi apakah kita telah boleh pastikan bahawa anak-anak kita ni akan mendoakan kita bila kita mati? Kita harap begitulah. Itulah kita harap sebab kita sebagai ibu bapa. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang kita manfaatkan. Kita ada memberikan sesuatu kepada orang, ada kita mengajar sesuatu kepada orang yang boleh dimanfaatkan oleh orang lain. Itulah juga menjadi sebagai penyambung kepada kita walaupun kita telah meninggal. Yang ketiga, harta yang sedekah jariah. Sedekah jariah. Sedekah yang sentiasa mengalir. Jariah, yang mengalir walaupun telah mati tapi dia sentiasa mengalir. Jadi saya rasa perkara ini perkara yang selalu kita buat, selalu kita buat. Dan tuan-tuan pun saya dapat maklumat bahawa di sini sangat pemurah lah. Tuan-tuan, puan-puan sini sangat pemurah. Dan kita harap apa-apa yang kita buat semasa kita hidup di dunia ni menjadi sebagai bekalan kita apabila kita berjumpa Allah SWT yang akan meluaskan kubur kita apabila kita berada di alam barzah, yang akan menyelamatkan kita ketika kita berada di padang mahsyar. Ketika orang lain yang disebut oleh Allah, disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam pelbagai keadaan manusia di padang mahsyar. Kita harap dengan amal-amal yang kita buat tadi menjadi syafaat pada kita. Menjadi syafaat pada kita untuk kita mengelakkan kita daripada azab Allah SWT. Dan akhirnya dengan amal-amal yang kita buat, dengan anak-anak yang soleh yang mendoakan kita, dan juga dengan ilmu yang kita ajar, insya-Allah boleh melepaskan kita daripada titian sirat yang membolehkan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimin muslimat sekalian, jadi insya-Allah saya rasa puasa yang difardukan oleh Allah SWT kepada kita dalam tempoh sebulan ini, kita berusaha, sekali lagi kita berusaha untuk kita melaksanakan dengan sebaik mungkin. Kita menjaga perkara yang dilarang oleh Allah SWT sepanjang puasa yang menyebabkan batal puasa kita. Di samping itu kita menambahkan amal-amal sunat, perkara sunat yang dituntut oleh Allah SWT semampu mungkin kita. Bukan buat sekadar, bukan ala kadar, tapi semampu mungkin kita. Sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mentaklifkan kepada kita satu perkara melainkan perkara tadi mampu untuk kita laksanakan, dalam kemampuan kita untuk dilaksanakan. Jadi kita buatlah sesuatu mastata'tum. Buatlah sesuatu tadi mengikut kadar yang paling maksimum yang kita boleh buat, supaya dengan ibadat puasa ini insya-Allah boleh menyelamatkan kita daripada kepanasan api neraka di akhirat kelak. Jadi saya rasa cukup sekadar ini apa yang
dapat saya kongsikan bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada perkara yang baik itu adalah bukan daripada Allah SWT, dan kalau ada kelemahan itu ada daripada kelemahan diri saya sendiri. Akhirnya aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.